Assalamualaikum, hai, anda sedang menonton The Late Late Show di mana ruang kita, kisah kita. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Elisa Nabila. Dan saya, host kegemaran anda, Hafiz Afsyur. Di mana untuk kali ini, kita akan bawakan episod yang sangat berlainan dengan episod sebelum ini. Jadi pastikan anda setia menonton rancangan ini sampai penghujungnya. Okey, baiklah Hafiz. Ya. Untuk segmen kita yang pertama ni, segmen Caramel Macchiato. Okey, saya dengarlah pihak produksi dia nak buat lain daripada yang lain. Dengan tema hari ini, New Year New Norm. Tahu apa New Year New Norm tu? New Year New Norm. Tanya saya, mestilah saya tahu. Tengok sekeliling kita, tak ada audience Daripada sinilah kita tengok. Memang nampak sangatlah kehidupan norma baharu. Sekarang ni, kes COVID-19 semakin mencanak-canak naiknya. Jadi sangat-sangat membimbangkan, semua orang takut. Tapi tak apa, kita kena berjaga-jaga, hati-hati. Patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Itu paling penting. Betul tu Hafiz, betul tu. Kita tahu pada waktu pandemik ini ramai yang telah hilang mata pencarian, kan Hafiz? Betul. Terutamanya mereka yang bekerja sendiri, mereka yang ada perniagaan sendiri dan tidak lupa juga bagi mereka yang terpaksa diberhentikan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Betul. Jadi ni kita ni lah bersimpatilah dengan dorang punya nasib ni. Kita sangat-sangat bersimpati sekarang. Semalam je kita dapat tahu PKP dilanjutkan. Bayangkan nasib-nasib peniaga di luar sana macam mana ni Diorang nak berniaga, dah semangat nak berniaga tapi tiba-tiba PKP balik. Tapi tak apa, sekarang insya-Allah kita kena yakin dengan aturan yang Allah dah aturkan secantik-cantik, orang cakap sempurna untuk kita semua. InsyaAllah Allah akan permudahkan segalanya. Betul-betul. Mudah-mudahan kita dapat berjaya lah untuk mengatasi segala cabaran yang kita lalui pada masa ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, hari ini memang kita bersimpati tapi tidak mengapa. Hari ini kita jemput bukan satu tetapi dua tetamu jemputan khas yang akan berkongsilah serba sedikit kisah kehidupan mereka sebagai seorang pelajar dan juga peniaga pada masa yang sama. Betul. Tanpa membuang masa, kita persilakan Nur Ain Fitra dan Shalina Nur Ramli. Hai, hello. Okey, bolehlah duduk. Jumpa duduk. Okey, hai, Assalamualaikum Nur Ain dan juga Shalina. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Elisa dengan Hafiz macam mana, sihat tak? Alhamdulillah sihat. Nampak tak kita orang macam happy sangat, excited sebenarnya nak jumpa korang tapi tak apa. Kita panjang sesi kita akan berbual-bual lagi. Okey, pertama sekali nak tanya ni, perasaan bersama dengan kami hari ni di Late Late Show. Macam mana ni? Mungkin boleh mula dengan siapa? Ain sendiri? Nur Ain. Okay, actually saya nak confess something boleh tak? Boleh. Tak, actually saya sangat excited sebab usually tengok korang kat TV kan. Tapi like today I feel very honoured sebab dapat actually be on stage with you guys. So. Excited dengan kita. Excited dah tengok kita. Alhamdulillah, terima kasih lah sebab harap-haraplah betul tak tipu excited. Betul, jujur. Kita boleh tahu dia excited ke tak nanti. Betul. Hari ni ada korang, kita orang lagi excited sebab ada korang. Okey. Betul. Kita tanya mungkin daripada Shalina sendiri. Saya kat sini saya rasa macam speechless sikit, macam gigil juga ni. Tak sangka dapat jadi guest kat sini. Terima kasih. Janganlah macam tu, kita biasa-biasa je. Biasa-biasa je kan Hafiz. Korang yang luar biasa sebenarnya datang dekat sini. Betul. Okey, baiklah. Okey, Yin dan juga Shalina, mungkin ada yang masih belum mengenali siapa Nur Ain dan juga Shalina. Sebelum ni kita jemput artis, kita jemput orang-orang yang terkenal. Tapi Nur Ain dan juga Shalina ni mereka kita boleh katakan just orang biasa, rakyat biasa. Betul. Jadi mungkin bolehlah perkenalkan diri kepada para penonton The Late Late Show. Siapa korang ni sebenarnya? Okay, jadi mula dengan saya dulu? Boleh. Okay, hi. Nama saya Nur Ain Fitra. Boleh panggil Yin je. Saya berumur 20 tahun dan saya pelajar Mass Communication dalam Broadcasting in UiTM Rembau. Oh, pelajar Meskom. Betul. Kita pun Meskom dulu kan Hafiz? Betul, kita pun Meskom. Yalah ingat balik yang lepas tu biar berlalu je lah. Okey, tak apa, kita beralih terus kepada Shalina. Perkenalkan diri Shalina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Shalina. Boleh panggil Shalina je. Saya berumur 21 tahun dan saya juga pelajar Meskom Broadcasting. Oh,
Oh sama. Dorang ni satu kos, satu kampus ke? Satu Kawan, campus. Kawan. Oi, Ya kena Allah, pula. kawan datang ni rupanya 21 tahun Kita dah tua Ya Allah Rasa macam tua sangat dah 21. Alamak. Okey tak apa. Kita lupakan tu. Sekarang kita teruslah beralih ke soalan yang seterusnya, di mana kita dapat tahu tadi saya dah cakap, saya dah kongsi. Hari ni korang berdua ni, tetamu jemputan khas kita ni merupakan student dan juga peniaga pada masa yang sama. Okey, terus nak tanyalah, apa bisnes yang korang buat ni selama PKP ni? Okay, bisnes saya buat, saya dalam bidang food and beverage, F&B. Kalau korang tak tahulah yang kat luar sana kan, saya menjual makanan jalanan Jepun, takoyaki. Takoyaki. Makanan. Itu bukan favorite Hafiz ke? Ya, kejap. Makanan jalanan Jepun. Betul. Takoyaki Takoyaki. Saya sangat suka-suka saya sangat tengok sampai suka-suka. Saya sangat suka takoyaki. Apa ni? Dah lama sebenarnya tak makan takoyaki. Tapi tak apa, nanti saya PM tepi. Apa-apa boleh bagi tahu je. Boleh. Boleh order terus lepas ni. Mungkin boleh ceritakan kenapa dia dipanggil makanan jalanan Jepun. Kenapa? Betul. Sebab takoyaki ni sangat fleksibel tau. Dia macam you boleh makan anytime anywhere. Dia mengenyangkan. Yes, Menarik. itu yang kita nak mengenyangkan. Sebab apa sekarang ni orang, sekarang orang tak suka sangat. Kadang-kadang orang tak nak makan nasi. Kadang tak nak ni. Tapi nak something yang mengenyangkan. Mungkin boleh cuba takoyaki. Betul. Takoyaki ni macam substitute lah. Kadang-kadang orang nak Betul. perubahan kan. Pengganti nasi. Okey, boleh. Terus beralih kepada Shalina mungkin buat minuman pula. In tadi buat makanan, sekarang buat minuman. Bukan. Saya jual tudung. Saya jual tudung, shawl. Ni saya tengah pakai tudung saya jual ni. Oh, Cantik gitu. terletak. Boleh tak kamera fokus sikit? Nampak fokus tak? sikit kan Terletak amat terletak. Cantik je dia jual tudung. Ayu Betul. je. Ayu je cini. Okey. Okey lah Hafiz, tadi dorang dah cerita sikit kan berkenaan dengan perniagaan mereka, tetapi mungkin para penonton kita masih belum kenal lagi. Mungkin dorang masih terfikir takoyaki ni macam mana? Mungkin dorang pernah makan tapi tak tahu nama dia. Okey, kita lihatlah sebelah sedikit video dan juga gambar-gambar di kaca TV sekarang. Masya Allah, takoyin. Takoyin tu jenama lah brand dia. Sangat Itu kreatif stiker ya. kami, Daripada ya. takoyaki jadi takoyin. Yeah. Bayangkan. Ada rhythm Ya, dia. rhythm dia sangat nice orang cakap. Allah ni Favorite ke? Hafiz ni, favorite Sampai Hafiz. saya rasa macam nak buka facial tapi tak apa. Kita sekarang apa orang cakap PKP, kena ikut SOP. Betul. Tengok seorang beli sampai berapa banyak ni. Ya Allah. Kira. Kenapa macam banyak preserve, variasi preserve banyak Ada mayonis, ada dia punya sos dia semua. Mayonis. Wah. Nice, Boleh. Saya sendiri. Awak sendiri gemar tak makan takoyaki? Saya ni Pernah ke? saya Tak ni pernah? lidah orang kampung sikit. Susah nak Alamak. makan makanan. Alah, tak ada lain. mananya. Kampung ke western ke boleh je ni. Sebab apa ni memang sedap. Yang paling penting apa orang cakap? Mengenyangkan. Yang penting itu kena cubalah. Akan cuba Kena nanti. cuba. Betul. InsyaAllah. Taco.yin Ya, betul. Betul. Okey, ini pula perniagaan Shalina. Shalina ada saya. brand sendiri tak ni? Ada Charlies.co dan Charlies.co. saya juga ada collaborate dengan other sellers juga. Oh, seller. Maksudnya Shalina menjual brand Sendiri tudung dan Shalina dan juga seller yang lain. Betul. Baguslah. Maksudnya situ nanti dia akan jadi banyak variasi lah kan. Betul. Okey, nice. Tengok, Tu dia founder founder pun ada. sendiri. Letak muka. Korang berani ke? Letak muka sendiri dekat papar marketing. Lambat itulah. lagi. Tengok. Ni kita kena berusaha lah. Kita Nampak tak panggil. flowy tu? Ini saya tahu. Pleated. Pleated. Tahu. Kejap. Saya rasa macam nak buka video. Tak boleh. Saya jangan. Pleated. bukan facial. Betul. Ya betul ni pleated shawl. Tahu dia tahu. Betul. Mestilah Macam mana tahu? Awak ingat perempuan je ke kena tahu? Manalah tahu ya, lelaki Nantinya kan mana marketing kisah sangat. kena on. Sekarang ni online apa-apa semua marketing paling penting. Orang tengok rasa nak grab, rasa nak beli terus. Betul. Charlies.co, jangan lupa tadi Charlies.co, taco.in. Ya, Nampak tak betul. perbezaan di situ? Seorang sekarang ni tak kisahlah PKP ni orang duk jual tudung, ada jual air, jual ini. Yang penting apa orang cakap? Cari rezeki halal. Betul tu. Okeylah. Tadi kita tengok video kan pasal perniagaan Yin dan juga Shalina. Jadi nak tanyalah, macam mana, ada tak perbezaan berniaga pada waktu pandemik COVID-19 ni dengan sebelum adanya pandemik COVID-19 ni? Ada, sangat ketara lah perbezaan dia. Sebab macam saya, dulu saya ada gerai where customers boleh datang lah as usual kan, pergi gerai beli makanan semua. Tapi sejak COVID-19 ni,
memang saya antara golongan yang memang sangat terkesan lah. So saya decide untuk just cut semua cost, save cost kan. Saya buat delivery dengan self pick up lah. So customer ada choice untuk pilih nak jumpa saya ke atau tak nak jumpa saya ke, sebab COVID-19 ni kan bahaya kan. Jadi ada customer yang paranoid. Jadi diorang boleh choose lah if diorang nak jumpa saya for delivery or self pick up. Ya, sebab apa kita tak nampak COVID-19 ni dekat mana. Mungkin siapa-siapa je boleh bawa, jadi apa orang cakap, jadi pembawa. Betul. Pembawa virus lah tu. ni. Ya, Virus betul. tu sendiri, betul. Okey. Macam mana pula dengan Shalina? Macam saya sendiri, saya tak ada perbezaan tu sangat sebab saya selalunya buat bisnes secara online. So bila jadi pandemik macam ni, saya dapat berniaga seperti biasalah. Tapi customer mula risaulah nak beli online sebab bila online kita akan melalui banyak proses kan. Kita semua tahu post ni, post sana. So diorang macam sampai barang ni boleh sanitize ke, nak kena ni ke, nak kena tu. Diorang macam takut lah. Bukan diorang je, kita pun takut sebenarnya kan. Macam tu Ya, lah. betul. Kita ni semua kena berjaga-jagalah pada waktu pandemik COVID-19 ni. Saya rasa macam semua sekarang paranoid lah orang cakap kan. betul. Macam saya sendiri, Paranoid. saya sangat-sangat takut nak keluar. Kita nak apa lagi macam ibu bapa, kanak-kanak semua kan, nak pergi ke sekolah ke, nak pergi kerja, semua rasa takut. Tapi kalau fikir balik, sampai bila kita nak rasa takut ni, sampai bila kita nak hidup dalam kepompong ketakutan orang cakap. Sampai bila kita kenalah apa orang cakap, ambil inisiatif untuk jadi lebih berani. Ambil cabaran ni, COVID-19 ni. Okey, baiklah. Kita tadi bercerita berkenaan dengan perniagaan Yin dan juga Shalina. Bagaimana pula dengan pembelajaran Yin dan Shalina? Sebab kita tahu pandemik ini confirm juga akan ada perubahan dari segi pembelajaran korang kan. So mungkin boleh kongsikan bagaimana korang belajar waktu pandemik COVID-19 ni. Okay, kalau pasal pelajaran pula, kita orang memang sekarang kita orang belajar fully online. Kita panggil ODL, Open Distance Learning. Jadi kalau macam untuk orang macam saya lah. Untuk orang macam saya jenis saya memang kena fokus. Saya kena ada dekat situ untuk saya fokus belajar. Jadi for me agak struggle lah. Bagaimana pula dengan Shalina? Adakah melalui perkara yang sama dengan Yin? Memang saya dapat rasakan yang sama. Lagi satu, internet connection tu lah paling problem. Kadang ada, betul. kadang tak ada. Memang susah lah. Lagi satu, bahan rujukan tu sangat-sangatlah limited. Macam kalau kita dekat sini, macam dekat campus maksud saya, kita bolehlah pergi library kan. Tapi kalau dekat rumah, kita hanya boleh harapkan Google Scholar. Nak WhatsApp lecturer pun kena tunggu kan. Kita tak bolehlah expect lecturer tu nak reply cepat kan. Macam tu lah. You kena buat everything yourself lah. Betul? Basically. Ya, betul-betul. Maksud ni usaha pelajar lah. Macam like kalau sebelum ni 100%, tapi sekarang ni 200%. Kena daripada usaha Nampak pelajar tak sendiri. perbezaan dulu dengan sekarang ni? Sekarang ni banyak sangat lah Kalau kita, saya rasa dengar ni pun rasa macam berdebar. Ingat balik masa zaman-zaman kita sekolah dulu. Betul. Saya tak rasa kita mampu untuk jadi macam diorang. Peniaga, student, balance masa, orang cakap. Ya Allah, hebatnya korang ni. Orang-orang muda sekarang ni hebat. Baguslah. Generasi akan datang. Betul. Macam tu. Kita nak terus tanyalah daripada korang berdua, macam mana korang sesuaikan diri masa PKP ni sebagai seorang usahawan dan juga student? Macam mana sesuaikan diri? Betul. Kita- Balance lah orang cakap, balance kan Macam mana masa nak tu. balance kan. Pada awalnya memang agak susah lah. Tapi lepas dah lama kalau fikir balik, kalau kita asyik takut, kita asyik rasa risau ke, memang takkan jalan kan kerja tu. Jadi saya memang rasa saya kena buat je. Apa-apa pun buat je. Kena relax and buat je. Relax dan buat sahaja ya. Yes. Itu daripada Yin. Mungkin daripada Shalina? Macam saya seorang yang follow the flow je lah. Saya macam kalau macam ni kena ikut, saya ikut je macam tu. Supaya nanti saya kena belajar sesuaikan diri dalam keadaan. Terutama keadaan macam ni kan. Macam tu lah. Ya, Baguslah orang-orang sekarang ni. Tapi tidak mengapa. Nampak tak? Dengar daripada cerita diorang, rasa macam orang cakap terinspirasi. Bila ingat balik masa kita jadi student, rasa kalau ingat, susah sangat lah betul-betul. Student nak cari duit ni, nak tanggung diri sendiri sebab tak nak susahkan parents kita. Masya Allah, hebatnya korang ni. Orang-orang muda sekarang bertenaga sangat-sangat. Sangat-sangat hebat. Masya Allah, saya sangat kagum El kagum tak? Of course kagum. Saya terdiam. Ni kagum lah maksudnya. Saya sampai rasa macam speechless. Rasa sangat-sangat kagum. Tapi tidak mengapa. Apa yang saya boleh simpulkan daripada sini,
berdasarkan perbualan kita tadi, kita ni tidak akan diuji lebih daripada kemampuan kita. Kita kena ingat apa saja yang berlaku di depan mata kita, semua berlaku ni sebab izin Allah. Semuanya ada hikmah di sebaliknya. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam rancangan The Late Late Show, Ruang Kita, Kisah Kita. Baiklah, kembali lagi anda dalam rancangan The Late Late Show di mana ruang kita, kisah kita. Baiklah, kita masih lagi berada dalam segmen Caramel Macchiato. Tapi tadi kita dah berborak dengan mereka pasal pelajaran mereka, pasal perniagaan mereka. Tetapi kali ini kita akan main beberapa permainan bersama mereka. Tetapi sebelum itulah, ada tak kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada para penonton The Late Late Show? Bagaimana dengan Shalina? Okay, saya cuma nak cakap, ni nasihat saya kepada pelajar yang berbisnes macam saya juga. Korang jangan pernah mengalah, and also kena teruskan buat yang apa kita tengah buat sekarang. Bagus. Keep on doing what you are doing. Ya, Wow, betul. sangat nice. Okay, macam Yin sendiri? Okay, kalau kalau saya pula, Maafkan kita orang ada tiba-tiba macam, aduh, kejut pula. Dia nak bagi hint kita nak main game apa lepas ni Ya, sepatutnya. betul. Dia ada bagi hint. Nampak tadi kat depan ni. Tapi tak apa, kita dengar dulu sikit daripada Yin. okay, kalau macam saya pula, sama juga macam Shalina kata, kita kena konsisten. Kalau kita tengah buat something tu, kita kena tahu yang kalau kita dah mulakan something, kita kena habiskan juga. Apa pun kena sentiasa konsisten and jangan putus asa. Consistent, finish what you have started. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Do not ever give up. Ya Allah. Sangat-sangat. Saya sendiri sangatlah terinspirasi. Masya Allah, sangat muda. Orang cakap tabah cekal hadapi PKP ni. Pandemik COVID-19 ni. Lagi-lagi nak, ya Allah, study, buat bisnes, cari duit sendiri. Korang dapat ke? Korang mampu ke? Tanya diri sendiri. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada guest kita tetamu. Tapi sekarang ni kita lupakan tu. Tadi nak macam main kita permainan intense ni. sikit. Betul. Tadi kita perkongsian yang amat, apa orang cakap, agak intense. Sekarang kita nak bermain permainan pula. Ya, macam yang korang nampak di hadapan sekarang ni, kita ada dua permainan. Satu yang belon yang tadi bagi hint. Ada meletup tadi. Okay, satu ni adalah timing bomb, yang satu lagi lie detector. So kita nak main mana dulu? Saya rasa kita main yang tadilah. Dan tadi team production dah bagi hint dah. Pop. So kita main yang ni pop dululah. tu dulu. Okay, tapi sebelum tu saya nak explain dululah macam mana dia punya rules. Okay. So apa yang kita perlu buat, tetamu dan juga host, maksudnya saya dengan Hafiz, perlu menjawab soalan secepat mungkin sebelum belon meletup. Dan lepas korang dah jawab tu, bolehlah korang pass belon tu kepada orang di sebelah. Dan kita juga dah cabut soalan apa yang ingin ditanya. So later korang tinggal tanya je lah. Okay, faham? So mulakan dengan saya, and then last kali Hafiz akan tanya soalan. Jadi maksudnya soalan yang ada dekat tangan ni, yang tadi commercial break, kita pilih ni untuk ni lah ni. Ya, Ya Allah, untuk dia tak bagi timing tahu. bomb ni. Sumpah, team production tak bagi tahu ini untuk apa. Rupanya Tertiba, okey, tak apa, kita cuba. Saya sebenarnya takut balloon, tapi tak apa, kita cuba. Allah. Nervous ya? Allah. Wih. Allah. Seram. Saya pun Okay. nervous ya. Mungkin Okay, semua dah jelaskan peraturan dia macam mana. So saya mulakan dengan saya dulu ya. Ya, ya. Okay. Kenapa? Alamak. Okay, soalan dia. Namakan satu inti makanan takoyaki. Alah, sudah. takoyaki. Sotong. Okey, tak apa. Saya favourite takoyaki. Sotong. Sotong. Okay. Sausage. Alah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sausage. Udang. Astaghfirullahalazim. Soalan seterusnya. Oh, saya. Tapi soalan Okey, apa? ini baca. Namakan satu jenis tudung. Takkan tak tahu Bawal. Okey. Bawal. Pleated. Alamak. Dia memang Nampaknya ada masalah yang tidak Allah Kita tidak memang- boleh dielak ya. Hafiz, rasa kan dia memang tak nak kita main lah game ni. Mungkin Ya, dia rasa tak seronok lah main game ni. Dengar tak bunyi pop? Dah dari Maksudnya itu awal dah petanda yang orang cakap tak boleh lah game ni. Ada masalah lah, jealous. Kenapa ni? Jealous Ada. betul jealous Kita betul baru dah nak orang dengan cakap apa, kita nak ni. have fun dengan tetamu kita, nak ukir-ukir senyuman sikit. Tadi kan macam intense, sekarang ni tak apa. Mampuslah kau ni game ni. Kita lupakanlah Kita game ni. lupakan Dah game buang ni. ke, dah buang ke ni? Kita mengapa? Astagfirullahalazim. Sekarang itu kan? dah lupakan game tu. Sekarang kita ada ni. Game nama dia Lie Detector L. Saya rasa semua penonton dekat rumah tahu game ni pasal apa. Betul. Game Saya pun ni, pernah main. game ni trending lah dekat YouTube, dekat mana-mana. Dia boleh orang cakap apa?
boleh tahu kita ni sama ada kita menipu atau tidak. Kita bercakap benar ataupun tidak. Betul. Kau ni jujur ke tak? Tanya sendiri balik. Tanya jika penonton dekat rumah, tanya diri. Tepuk dada, orang cakap tepuk dada, tanya selera. Saya ni orang jujur ke? Saya ni kuat bohong ke? Okey, sekarang kita mula tanpa buang masa, kita mula dengan guest pertama. Kita takkan main tau game ni. Itu yang seronoknya. Okey. Kita mungkin mula dengan Shalina. Okey. Alamak. Okay, Shalina letak tangan. Okey. Okay. Bersedia ya Shalina? Ini currentnya. Mana tahu, kita tengoklah dia current ke dia just vibrate macam tu. Betul. Okey, saya tanya soalan untuk Shalina, Hafiz tanya soalan untuk Yin. Boleh. Okey, soalan saya. Saya pernah poteng kelas sebab malas. Mestilah benar. Mesti pernah. Okey, kita tengok sama ada dia cakap benar ke tidak. Mana tahu sebenarnya dia ni budak baik kan. Saya terkedu sebab saya takut ni sebenarnya. Allah, game ni pula Okey, senyap. Kita nak tengok. Nak dengar tengok. Betul. Betul. Nampaknya dia seorang yang jujur. Maksudnya dia tak pernah ponteng kelas lah. Pernah lah. Dia cakap tadi pernah. Pernah, Oh pernah, my pernah. god. Saya pernah. Maaf lah. ni Dah kadang-kadang tua orang cakap 21 tahun, berapa puluh tahun pun tak nak cakap dah tak nak sebut depan kamera ni, tak depan jauh TV. lah jurang Betul. kita punya umur. Okey lah. Okey, betul. Okey, Sekarang kita Shalina, beradil. kita dah cuba Betul. soalan pertama. Bagaimana kita cuba pula dengan Yin. Saya nervous lah macam mana Alah. Saya apa, pun nervous okey juga je. ni. Awak masukkan tangan pun saya rasa tengok tak, nampak tak? Guess yang buat sendiri sebab apa? Hostnya takut. Okay, saya ready. Okey. Okey, soalan dia Hafiz. Okey. Okey. Soalan ni sangat menarik ya. Wah, tim produksi sangat kreatif. Awak lebih suka host yang mana? Hafiz ataupun L? Oh no. Okey. Lepas tu nak tengok apa ni L? Sebab saya tak tahu. Tanya dulu, jawab dulu Yin. Okey, jawab. Suka Hafiz ke atau L lagi? Saya suka dua-dua. Alah, Tak satu boleh, je, kena satu, pilih satu satu je. saja. Satu je, mesti Sangat satu. neutral lah. Ya, kalau betul maksudnya betul lah tu. Kalau awak tipu, Maksudnya sebaliknya. sebaliknya lah tu. Betul. Okey lah, saya pilih Hafiz sebab baju kita orang matching. Alah, sweet lah, tak apa. Jawapan Lepas ni kita sama, matching-matching lagi. Okey. Lepas tu nak tekan apa ni? tekan kat Saya start ni. tu. Situ. Tekan start ni. Alah. Ready. Kita tengok Nervous. Betul ke tak betul? Tengok Hafiz tengok. Betul ke tidak? Betul. Dia betul-betul suka saya lah. Alah, malulah kita macam ni. Awak suka dekat kita. Okey, kita suka dekat awak jugalah. Awak suka ke tak? Melebih pula dia. Alah, tapi tak apa. Sabar. Kita mencuba nasib orang cakap. Cuba nasib. Ya, mungkin sekarang ni kita boleh beralih pula kepada host. Tadi Nak dah juga kau asyik-asyik. main. Bagilah kita punya tetamu jemputan je yang main. Tak apa. Alah, Host tak boleh best try, lah. boleh try. Kita bagi dekat host pula Aduh. main. Dia orang masih main, lepas tu kita bagi pula. Tapi tak boleh. Takut. Saya boleh tolong, saya boleh tolong. Try. Mesti sakit nanti. Apa orang cakap, perempuan beranilah. Allah. Wanita besi. Sumpah. Gadis besi. Weh, nanti dia terbang macam tu habis rosak show kita. Ini ada Karen kan? Tapi dua-dua tadi jujur, nampak tak? Orang guest tetamu kita pada hari ni sangat-sangat jujur ya. Okey. Tanya teruslah soalan dekat host kita ya. Pagi ni mandi ke tak El? Aduh. Kalau Mestilah tak mandi mandi. nanti dapat kalau kedapatan ni Mesti mandi. dia Tekan mandi sendiri dia kan? cakap dia mandi. Kita Saya tengok mandi, dia mandi. jujur ke tak. Mandi, of course. Of course Oh, of course. Nervous muka L. Nervous ya, takut dia dapat Betul tahu. ke? Betul ke mandi? Betul. Alah, dia mandi. Betul lah. Saya tak dapat kenakan dia lah. Betul lah, mestilah dia datang mandi. Datang lelek Yelah, show. Kau takkan aduh. datang mandi. Mestilah bersih. Orang cakap penampilan tu terjaga rapi. Terjaga rapi. Macam tu. Sampai macam tu sekali Hafiz. Betul lah, kenalah jaga rapi. Tengoklah saya. Ya Allah. Saya je 5 jam bersiap. Oh. Untuk leg gitu. show tau. Untuk late show dan untuk tetamu kita juga pada Betul. episod kali ini. Kan Hafiz? Betul. Ya Sekarang itulah. ni, Kita dah main permainan, kita dah berborak dengan mereka pada awal-awal rancangan tadi. Jadi harap apa yang mereka kongsikan ni dapat memberi pengajaran ataupun ilmu lah kepada para penonton yang menonton The Late Late Show kali harap ini. korang semua pun terinspirasi. Seinspirasi saya. Ada ke perkataan macam tu? Saya rasa terinspirasi dengan mereka. Ya Allah. Macam saya cakap tadi berulang-ulang kali, saya terpaksa cakap juga. Diorang pun orang cakap peniaga dan juga pelajar pada masa yang sama. Senang ke? Betul. Nak belajar pun susah. Ini kan lagi, ya Allah.
Betul lah. Hebat, Tapi saya rasa marvelous. Hafiz, kali ni kita punya untuk segmen caramel macchiato ni sangat menarik lah, sebab lain daripada sebelum ni kan. Kita ada orang biasa yang bersama-sama dengan kita sebagai tetamu. Jadi, jangan ke mana-mana, setia menonton The Late Late Show kerana selepas ini kita ada segmen Late Late Sitcom. Jadi, kita kembali selepas ini. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerasi ketamlah batu. Masuk. Boy, Mak. Mak suka lagu tu. Mak, Ya? bawang mana? Cuba tengok kat bawah tu. Ada kot mak letak. Bawah ni? Ha, ada kat bawah tu. Tak ada pun, Mak letak mana ni? Kalau tak ada kat bawah tu, cuba tengok atas bumbung. Mak ada letak. Ni atas bumbung ni. Ha. Tak ada pun, Mak. Ha, jangan goyang. Tak apalah. Ni Timur pi beli bawang kat kedai Cik Not. Mak nak pesan apa? Alah-alah nak pergi beli bawang tu, jangan lupa belikan cabai, kicap, tomato. Ni yang paling penting, favourite mak. Apa dia? Tu hak yang panjang-panjang, yang coklat-coklat tu ni. Coki-coki. Sebab ingat. Ni tak ada ke nak bagi duit lebih sikit? Allah. Mak lupa pergi cucuk semalam. Cucuk duit. Tapi mak dah ni lah sekejap. Ting. Mak ni tak penuh, tak sweet eh. Pergi dulu dah, Mak. Assalamualaikum. Salam. Baik-baik tau pergi. Selamat datang dan Pureha dan Cik Suhu. Sekian Majatra nah. Masuk. Kim, come here, scan. Ih, degil lah dia ni. Sarah, What? kenapa you bawa air kat sini? Tadi you cakap you lapar, so I bawa lah dekat sini. Okey apa tempat ni? Ni bukan pelakon yang aku tengok semalam tu ke? Yang drama pukul 7 tu. Tak apalah, aku pergi tengok. Dek, nak abang mas. Sekarang ni ada ayak je. Makanan tak ada lagi. Sebab hampa ni meawai sangat. Ada ayak je. Buat mas nak ayak apa? Apa je yang special kat sini? Kat sini semua special. Habak je mas. Teh ais, teh tarik, teh lima, teh laci. Kopi ais, Milo. Tak nak atas Milo pun boleh. Ni, buah pun ada, smoothie pun ada. Habak je. Okey, kalau macam tu saya nak jus apple tapi nak perisa mango. Boleh tak macam tu? Dia macam suddenly, but that's okay. Makcik boleh buatkan. Jus apple perisa mangga satu ya. Dek ni pula. Bagi saya caramel macchiato satu please. Makcik dah dengar kan? Hammer kena ketuk. Dek, gaya makcik elok lagi. Dek tak perlu nak ambil hammer nak ketuk-ketuk kedai makcik ni. Tak perlu lagi. Okey lagi. Kopi lah, kopi. Tu dah. Ni nak kopi ais ke kopi panas? Bagi kopi ice blended. Ada macam ada buat. Smoothie dia. Kopi ais blended satu, jus apple perisa mangga satu. Okey, 2. Ni ambil Say. Kim, kenapa itu nak scan tadi? Sekarang kan tengah COVID ni. Kena saman baru tahu. Nanti I yang susah. Ish, buat apa lah nak scan-scan ni? Nak cek-cek suhu bagai. Lagipun dekat kampung, tak payah nak scan-scan ni. Leceh tau tak? Dah lah panas. Whatever. Pegang. Oh my god. Assalamualaikum. Cak. Waalaikumsalam. Ni Mak, Timur beli dah barang-barang semua. Apa ni Cik Not kirim salam kat Mak. Dia berkenan kat Mak lah tu. Awak berkenan kat mak. Mak masa ada lelaki lagi, mai sini. Buat apa Mak? Tadi kan pergi kedai Cik Not. Kena ni, sanitize. Mak ni. Mak. Allah, Mak renjih sampai macam tu lah. Hey. Kedai Cik Not ya pun. Kita bukan tahu. Bayar ni merata. Buat timah.
nampak tak tu? Yang mana, Mak? Yang tu depan mata hang tengok duk. Lagu tu Yang pakai spek mata tu ke? Mak, yang tu Jannah Kim, dia artis memanglah famous, Mak. Dia yang berlakon dalam cerita dalam cerita Lukaku Lukamu tu yang Mak duk tengok pukul 7 selalu selepas maghrib tu. Tu lah mak cakap mak pernah nampak. Ni tak apa. Hampir hantar ni. Ayak ni. Satu je apa perisa mangga. Satu ni kopi ais blended. Hantar dia. Play ingat customer Mak ni. Tak tahu lah dia request. Ayak dah siap. Nah. Ni, nak tanya sikit. Awak ni yang berlakon dalam cerita Lukaku Lukamu tu ke? Saya lah tu. Saya yang berlakon cerita Lukaku Lukamu tu. Saya yang selalu masuk keluar TV tu. Saya lah. Saya artis tau. Artis lah ni? Mak, betul lah artis Mak. Jannah Kim, Mak. Tu lah mak cakap macam mana Malaikat ni segok gebu ni, Mak. Dik, dia tak makcik duduk sini. Bukan sini, Mak. Jauh lah sikit. 1 meter ni. SOP. 1 meter. Awak tak boleh pula. SOP Kita ni sangat. kalau minat kena dekat-dekat. Tak boleh. SOP tetap SOP. Minat macam mana pun. Yelah. Mak duduk. Mana dah tu pinggang. Maaf lah. Ni nak abang main lah. Makcik ni minat gila dekat hang tau. Sampai kan setiap hari pukul 7, makcik terpacak depan TV semata-mata tengok hang je tau. Sampai kan maghribi ni. Maghrib, Mak sebut tu biarlah betul sikit. Malu kat orang. Yelah sampai kan maghrib ni lah. Mak salah kan maghrib. Sampai kan maghrib ni, mak maghrib dengan ada bungsu makcik. Apa tadi nama adik? Jannah Kim kan? Yang ada buat nyanyi-nyanyi juga tu dengan kumpulan Blackberry. Jelah tu. Siapa je tak kenal Jannah Kim kot. Pelakon dan vokalis kumpulan Blackberry in Your Heart. Gempuk. Hampa dua ni buat apa kat kampung Temenung ni? Alah, ada syuting drama dengan pengarah terkenal Nazmi Hari. Mak hak handsome tu yang sado-sado jambang-jambang yang Mak berkenan sangat tu lah. Dia lah. Ni. Makcik tahu. Apa dia semua filem dan drama dia. Semua menang Oscar. Oscar, Mak. Oscar, menang Oscar. Honoklah kita timah. Kampung kita masuk TB. TV, Mak. TB tu penyakit. Salah. Mak ni. Masuk TV. Banyak kerja kat sini. Of course. Lepas dah menang anugerah bintang paling popular. Lepas tu menang pula anugerah suara paling termerdu peringkat global. Banyak pula job masuk. Orang kata apa? Rezeki kan tak pernah salah alamat. Ni kedai makcik ke? Yelah, ni lah kedai makcik. Dulu kedai makcik ni yang kata 3 tingkat. Tapi sekarang tinggal seketui ni je sebabkan COVID. Sebab COVID. Ramai pula pakai tak mai kan. Semua pakai takut kot duduk rumah semua tu. Ni cakap pasal COVID ni. COVID. Cakap Mak ni. Maaf kalau mak ni tak boleh dengar kan. Cakap pasal COVID ni. Makcik rasa lah tak ada scan suhu, tak scan Madatra. Ni tak pakai mask ni. Face shield ke apa ke. Ni makcik nampak lah ni kan. Kalau boleh tolonglah buat sebab kita memang kena ikut SOP. Kejap. Saya salah dengar ke ni? Makcik tak kenal ke saya siapa? Saya ni artis paling popular tau. Saya dah keluar semua TV. Makcik sebutlah Malaysia, Singapore, Brunei, Thailand, Zimbabwe, New Zealand semua dah keluar. Lagipun makcik, saya bukan daripada zon bergejala. Saya daripada bukan daripada zon merah pun. Saya ni clean, saya sihat. Buat apa nak scan-scan ni? Leceh tahu tak? Kim, come on. Relax lah. Ni makcik kot. Hormat lah sikit. Diamlah Sarah. Dak lah. Makcik tegur hang ni bukan apa. Sebab kita memang kena ikut SOP. Walaupun tempat makcik tak ada bergejala pun. Itulah walaupun kami ni bukannya zon merah. Tak bergejala. SOP tetap SOP kita kan dalam norma baru. Peduli apa saya dengan norma baru? Saya datang kedai makcik ni, saya nak bagi rezeki kat makcik. Lagipun saya nak makan je. Makcik, saya ni artis tau. Ba'alah lah sikit. Makcik. Apa ni? Hafiz. Ni, baru nak tanya makanan saya mana? Macam ni. Ni apa mai kedai makcik ni tak ikut SOP, tak scan suhu, tak scan Madatra ni, tak pakai mask.
facial ke apa kau tak boleh lagu tu makcik kan. ni, takkanlah tak ikut SOP punya isu. Saya ni artis kot. Malah lah sikit. Kim, dah lah. Sorry lah ya makcik. Amboi. SOP ni, awak artis ke, awak ni ke, awak tu ke, kena patuh. Tak kira siapa COVID ni, semua kena kalau korang tak jaga betul-betul. Tu lah makcik dah habaq. Ni kalau pihak berkuasa mai ke apa tengok macam ni, habis makcik kena bayar saman. Bila tak ada. Itulah tak kisahlah customer kita ni artis ke siapa ke. Kita minat dia macam mana sekalipun. SOP tetap SOP. Baiklah, itulah persembahan Slacklet Sitcom yang dipersembahkan sebentar tadi. Harap menghiburkan. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam rancangan The Lag Show, Ruang Kita, Kisah Kita. Kembali lagi anda dalam rancangan The Late Show, Ruang Kita, Kisah Kita. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan ini. Sedih lah Hafiz, dah nak habis dah episod kali ini ni. Memang sedih. Tapi tidak mengapa, hari ini kita bawakan artis jemputan lah. Kira tak lama lagi nak jadi artis lah orang cakap. Betul-betul. Ya, untuk segmen Late Enjoy ni, kita nak, ni lah, apa nama dia, kita bawa tetamu jemputan yang sangat-sangat istimewa ke studio. Sebab apa tu Hafiz? Betul, sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Muda orangnya. BBNU orang cakap, budak-budak baru nak up. Sangat-sangat berbakat. Bakatnya luar biasa sekali. Kita teruslah tanpa membuang masa, kita menjemput Yus Daniel. Assalamualaikum Yus, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Terima kasih. El dengan Hafiz, apa khabar? Alhamdulillah Sihat, kabar baik. Okey Yus, kita jemput Yus dekat studio The Late Show ni mesti ada sebabnya. Tapi saya rasa mungkin penonton lebih tertanya-tanya siapa Yus Daniel ni. Jadi bolehlah perkenalkan serba sedikit tentang Yus Daniel. Siapa Yus Daniel ni sebenarnya? Kenalkan, bagi tahu, war-warkan dekat semua, seluruh warga apa orang cakap? Malaysia. Malaysia. Macam tu. Semangat sikit, kena semangat. Okey, bagi yang belum mengenali saya, nama diberi Yus Daniel. So saya selalu buat cover song di social media lah, macam YouTube, Instagram. And saya juga seorang pelajar lah daripada Universiti Haji Mara. Begitu. Semua kita punya tetamu jemputan hari ni pelajar dan juga mesti ada ceburi satu bidang yang lain daripada bidang yang diorang buat. Betul. Memang hebat Betul dia. Hafiz. Sekarang ni kan bila dia perkenalkan lagi Yus Daniel kan, dan dia cakap dia cover song dekat YouTube, social media yang lain. I rasa familiar lah nama dia ni, Yus Daniel. Bukan dia ke yang viral dapat 1 juta view dalam masa seminggu tu? Oh! Kan? Yalah, Dia ya kan? Allah. Ya Allah, aku selalu dengar lagu dia. Ya Allah. Okay, Dia lah excited. ni yang kita kena cover sikit depan mainkan TV. tu. Okey. Ya Allah, Yus Daniel. Okey, pertama terus kita nak tanyalah, sedar ke tidak jadi viral video tu dan jadi terkenal terus? Kalau sedar ke tak tu, mula-mula memang macam terkejut lah, sebabnya tiba-tiba kawan cakap kat kita kan, macam banyaknya orang tengok kau punya video, banyak orang share apa semua kan. And sebab pada mulanya macam biasa-biasa je orang tengok, tak adalah ramai kan, tapi tiba-tiba viral macam tu. So happy lah. Begitu. So Yus, sejak bila Yus mula cover lagu ni? Dalam 6 tahun lah, daripada sekolah menengah lagi. Sudah lama lah. Tapi pada awal-awal je tak dapat sambutan sangat. Tetapi sekarang ni setelah 6 tahun, bakat yang ada pada Yus Daniel dihargai dan dilihat. Orang nampak lah. Orang dah nampak dah. Dulu mungkin buat cover macam biasa-biasa je. Biasa-biasa. Mungkin dah luar biasa, tetapi orang tu tak perasan, tak hargai lagi. Sekarang orang dah celik mata, buka mata besar-besar, dah perasan bakat Yus Daniel kita ni. Ya, betul. Manakan Yus pernah viral sebab song cover tu. Mungkin kita boleh lihatlah serba sedikit video cover yang pernah Yus Daniel buat. Kita tengok di kaca TV sekarang. Tu dia masih lagi trending. Nombor 3 di Malaysia setelah rilis sebulan yang lalu. Hafiz, hebatnya Hafiz maksudnya. Hebat sangatlah. Dia memang sangat sesuai lah untuk episod kali ini kan. Orang cakap apa? BBNU, budak-budak. Tengok tu. Ya Allah, nampak sangat pelajar universiti. Wah. Tidak lagi mampu percaya, terangilah gelapku walau
merdunya suara Yus Daniel. Saya gaya Kan? berbaju Melayu. Saya agak sebab tengok video tadi. Saya teringat itu lagu favourite ibu saya. Kita tahan dulu. Yus Daniel dekat Instagram cerita pasal lagu tadi. Sumpah ya Allah, itu lagu favourite ibu saya. Saya Terinspirasi. Ya, Teringat lagi. ibu saya, betul. Okey, tak apalah. Yus, adakah Yus sendiri yang mengubah lagu-lagu cover tersebut? Kalau dari segi gubahan cover-cover tu mostly memang saya buat sendiri. And ada jugalah bantuan daripada kawan-kawan and family pun support apa yang saya minat ni kan, hobi saya apa semua. So dari situlah mulanya. Oh, begitu. Jadi soalan seterusnya Hafiz, yang dinanti-nantikan ni. Perancangan single. Tadi dah nyanyi lagu orang. Selalu dah nyanyi lagu orang. Bila ni nak keluarkan single sendiri? Orang ternanti-nanti. Penonton semua nak tahu ni. Bagi tahu. Mungkin besok kita tak tahu. Okay, kalau berkenaan single tu mestilah kita kalau boleh nak keluarkan single sendiri sebab teringin nak ada lagu sendiri tu kan. Sebab selama ni asyik nyanyi lagu orang, cover lagu orang. So kita nak ada lagu sendiri and orang pula nyanyi lagu kita. So dalam perancangan tu InsyaAllah mungkin dalam masa yang terdekat ni. Tapi apa-apa kita tunggu je lah macam mana. Begitu, dengar tu. Terima kasih Yus Daniel kerana bersama-sama dengan The Late Late Show pada kali ini. Baiklah, Yus Daniel akan mengakhiri rancangan ini dengan mempersembahkan lagu cover dia, Sinar. Betul tu. Kami labuhkan tirai malam ini. Tinggalkan penonton di rumah dengan persembahan cover daripada Yus Daniel. Amat-amat istimewa. Kena dengar. Jangan lupa temu janji kita minggu hadapan pada hari yang sama. Waktu yang sama dalam rancangan The Late Late Show. Ruang kita, kisah kita. Assalamualaikum. Bye. Saat cintaku bertemu denganmu, apabila musik menyatukan isyaratku kepadamu, dan biar aku temani seakan hati mau begitu, terima aku untuk mewarnai cinta hatimu. Kamu yang terindah, kamu yang melengkapkan hidupku, kamu yang menerangkan sinar hatiku. Apabila jiwaku sepi, kemarilah kepadaku, kemarilah cintaku. Oh sayang, kemarilah terus padaku demi cinta kita. Saat cintaku bertemu denganmu, apabila musik menyatukan isyaratku kepadamu, dan biar aku temani seakan hati mau begitu, terima aku mewarnai cinta hatimu. Kamu yang terindah, kamu yang melengkapkan hidupku, kamu yang menerangkan sinar hatiku. Apabila jiwaku sepi, kemarilah kepadaku, kemarilah cintaku. Oh sayang, kemarilah terus padaku demi cinta kita. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada The Late Late Show sebab telah menjemput saya untuk perancangan ni, and saya harap yang di luar sana tu teruskan menyokong saya and ikuti perkembangan saya, and pesan
pesanan buat semua yang tengah nonton ni, stay at home and stay safe. Kamu yang terindah, kamu yang melengkapkan hidupku, kamu yang menerangkan sinar hatiku apabila jiwaku sepi.